Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IC 2202D akan membentangkan kertas kerja kami iaitu penyebaran hadis palsu di kalangan umat Islam. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Pertama, diri saya Mio Alif Haikal bin Muhammad Nur Asrat. Ahli kedua, Hafiz Zakwan bin Mak Osman. Ahli ketiga, Isqullah Syauqi bin Azmi. Ahli keempat, Ahmad Iskandar bin Syarul Riza. Dan ahli yang terakhir, Muhammad Aidil Akmal bin Muhammad Zamri. Di sini kita dapat lihat 4 pembentangan iaitu pertama, objektif. Yang kedua, pendahuluan. Ketiga, isi dan huraian. Dan yang terakhir iaitu kesimpulan. Objektif pembentangan ini ialah untuk mengetahui bagaimana para ulama mengenal pasti hadis palsu. Yang kedua, mengetahui apakah kesan negatif penyebaran hadis palsu. Dan yang terakhir, mencari jalan penyelesaian bagi menangani penyebaran hadis palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Zakwan bin Osman. Pada hari ini kita akan memulakan pembentangan kita dengan pendahuluan. Hadis kalau dilihat menurut bahasa adalah berita ataupun kabar. Dan menurut Arifin Omar pada tahun 1995, hadis ini merupakan kabar atau perbicaraan di mana perbicaraan tersebut tidak dikecualikan walau sedikit pun. Seterusnya, kita lihat pula hadis dari segi istilah. Hadis dari segi istilah pula menurut Abi Rahim bin Ma'asyad, segala apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW merangkumi perkataan, perbuatan, persetujuan atau pengakuan daripada Rasulullah SAW. Seterusnya, menurut ulama fiqh pula, sunnah ini merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW akan menjadi dalil kepada hukum-hukum perbuatan atau perlakuan hamba. Di dalam Islam, seperti mana kita tahu, hadis ini merupakan sumber perundangan Islam yang kedua selepas Al-Quran. Hal ini tidak diragukan lagi kerana menurut ulama berpendapat dan bersepakat bahawa hadis ini boleh dijadikan sebagai dalil kehujahan dalam mengeluarkan sesuatu hukum. Tetapi terdapat juga segelintir golongan yang menolak hadis ataupun anti hadis dengan mengemukakan pelbagai dalil. Seperti contohnya di dalam surah An-Nahl ayat 89, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzala 'alaikal kitab tabayyana likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Yang bermaksud secara ringkasnya, dan kami turunkan kepada kamu Al-Quran sebagai penjelasan serta rahmah. Daripada ayat tersebut, mereka berpendapat bahawa Al-Quran ini telah merangkumi segalanya berkaitan dengan agama tanpa memerlukan hadis. Jadi mereka tidak menerima hadis sebagai dalil kehujahan ataupun sebagai penyokong kepada Al-Quran. Seterusnya, hadis juga terdapat beberapa jenis seperti hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Tetapi pada hari ini saya ingin memfokuskan kepada hadis dhaif. Hadis dhaif ini merupakan hadis yang tidak mempunyai cukup syarat sebagai hadis. Iaitu hadis dhaif ini tidak mempunyai syarat-syarat seperti hadis sahih dan hadis hasan. Contohnya adalah mempunyai daya ingatan dan hafalan yang kuat serta mempunyai perawi yang hadir. Maka menurut Ibnu Arabi Al-Maliki, hadis dhaif ini tidak boleh diambil ataupun digunakan oleh orang Islam semata-mata, sama ada pada hukum-hukum ataupun pada fadail amalan. Seterusnya adalah peranan hadis sebagai sumber perundangan Islam. Yang pertama adalah hadis berperanan sebagai penguat dan penyokong kepada Al-Quran. Hal ini berlaku apabila dalil hadis dan Al-Quran mempunyai maksud yang sama, lalu hadis menjadi penguat isi dan penyokong kepada dalil tersebut. Contohnya adalah hadis berkenaan dengan wuduk, di mana hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim yang bermaksud Rasulullah SAW bersabda, tidak sah solat seseorang yang berhadas sampai ia berwuduk. Hadis ini memperkuatkan lagi isi yang ada di dalam dalil Al-Quran, iaitu di dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, hendaklah kamu membasuh muka dan tanganmu hingga ke siku, serta basuhlah kepala dan kakimu hingga kedua mata kaki. Jadi hadis
Jadi dalil Al-Quran dan hadis ini mempunyai maksud yang sama, iaitu apabila kita hendak solat, hendaklah kita wuduk. Maka hadis hanya memperkuatkan lagi isi dan menyokong dalil Al-Quran tersebut. Selain itu, hadis juga berperanan sebagai penghurai dan penjelas kepada Al-Quran. Hadis berperanan sebagai memperincikan dalil yang berada dalam Al-Quran. Contohnya adalah hadis berkenaan dengan pencurian, iaitu atta bisariki faqata'a yada min mifsalil kafi, yang bermaksud Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa mencuri, lalu beliau memotong tangannya daripada pergelangan tangan. Jadi hadis ini memperincikan dalil yang berada di Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang bermaksud lelaki dan perempuan yang mencuri hendaklah dipotong tangannya. Jadi hukuman tersebut adalah hukuman daripada dalil Al-Quran tersebut adalah secara umum, iaitu dipotong tangannya. Jadi hadis memperincikan hukuman tersebut, dan iaitu pemotongan tangan tersebut dari pergelangan tangan. Jadi yang terakhir adalah hadis berperanan sebagai menunjukkan sesuatu yang tidak ada atau tidak dinasahkan di dalam Al-Quran, atau tidak dinaskan di dalam Al-Quran. Contohnya adalah hadis berkenaan dengan mengharamkan kita memakan daging binatang liar yang bertaring. Okey, baiklah. Kita akan pergi ke bahagian isi dan huraian yang membincangkan tentang hadis palsu dalam kalangan umat Islam. Seterusnya ialah cara mengenal pasti kepalsuan hadis. Terdapat dua jenis bagaimana untuk mengenal pasti kepalsuan hadis, iaitu ada ciri-ciri sanad ataupun perawi hadis tersebut. Itu pula ialah daripada ciri-ciri matan hadis itu. Berdasarkan ciri-ciri kepalsuan daripada sanad ataupun perawi ialah yang pertama, iaitu perawi tersebut ialah seorang yang berdusta. Ia boleh dikatakan sebagai seorang pendusta apabila tiada sokongan yang membuktikan bahawa perawi tersebut mempunyai tahap siqah untuk meriwayatkan dalam sesebuah hadis. Cara kedua pula ialah daripada pengakuan daripada pemalsu hadis tersebut. Sebagai contoh, Maisarah Ibnu Abdul Rahbi Al-Farasi telah mengaku dirinya telah bersalah kerana telah memasukkan hadis tersebut. Cara ketiga pula ialah mengkaji tentang tahun kelahiran perawi tersebut dengan tahun kewafatan gurunya. Perkara ini dilakukan bertujuan untuk mengenal pasti bahawa salah sila pada hadis tersebut benar ataupun tidak. Berdasarkan ciri-ciri kepalsuan melalui matan hadis ialah yang pertama, matan hadis tersebut tidak mempunyai keindahan bahasa yang unik. Perkara ini menyebabkan para pembaca tidak faham apa yang disampaikan dalam periwayatan dalam hadis tersebut. Yang kedua pula ialah makna hadis tersebut mempunyai kecacatan ataupun kerosakan. Kecacatan daripada hadis tersebut akan menyebabkan hadis tersebut dijatuhkan sebagai hukum palsu. Cara ketiga untuk mengetahui bahawa hadis itu palsu ialah hadis tersebut tidak mempunyai catatan mana-mana kitab ataupun hafalan para perawi hadis. Untuk menyatakan bahawa hadis itu mempunyai catatan atau tidak, perbincangan akan dilakukan oleh para hadis untuk mengkaji hadis itu lebih teliti. Dan akhir sekali, untuk mengetahui hadis itu palsu ialah matan hadis tersebut bertentangan dengan Al-Quran. Ini kerana Al-Quran merupakan sumber yang utama dalam Islam. Jika hadis tersebut bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis tersebut boleh dijatuhkan sebagai hukum palsu. Yang terakhir adalah impak ataupun kesan penyebaran hadis palsu. Yang pertama, merosakkan akidah yang murni. Contoh hadis palsu ini adalah, jika seorang kamu berbaik sangka dengan batu, niscaya ia akan memberi manfaat kepadanya. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, hadis ini adalah pemalsuan daripada golongan musyrik yang menyembah berhala. Baik, yang kedua adalah menjadikan nas-nas Islam saling bercanggah. Seperti yang kita tahu, hadis palsu bukanlah berasal daripada Rasulullah, maka ia seringkali bercanggah dengan isi kandungan Al-Quran dan hadis yang sahih. Selain itu, ia juga akan mencemarkan imej Islam terhadap pandangan Orientalis Barat, di mana Orientalis Barat
menganggap bahawa syariat Islam ini adalah tidak tetap dan saling berjangka. Yang ketiga, kesan hadis palsu adalah menjatuhkan imej tokoh Islam. Golongan Syiah ataupun puak Syiah ini juga banyak menghina para sahabat dan juga menghina tokoh-tokoh lain seperti Imam Asy-Syafi'i. Contoh hadis yang dicipta oleh mereka, golongan Syiah ini adalah akan datang di kalangan umatku seorang lelaki yang dipanggil Muhammad bin Idris, iaitu nama sebenar Imam Asy-Syafi'i. Dia memberi mudarat kepada umatku lebih daripada iblis. Akan datang pula seorang lelaki di kalangan umatku dipanggil Abu Hanifah. Dia adalah lampu yang menerangi umatku dan dia adalah lampu umatku. Kita boleh lihat bahawa golongan ini telah merendahkan ataupun telah memburukkan tokoh mazhab yang kita pegang, iaitu Imam Asy-Syafi'i. Yang terakhir adalah kesan hadis palsu adalah memaling manusia daripada pelbagai sunnah yang sahih. Kesan paling bahaya dengan adanya hadis palsu, umat Islam beramal dengan hadis palsu, maka secara tidak langsung hadis sahih dan sunnah Nabi ditinggalkan. Sebagai contoh, mengajar doa-doa palsu yang kononnya datang daripada Nabi dan menjanjikan pelbagai kebaikan dan kelebihan, tetapi tiada dalam hadis yang sahih. Sekarang kita balik ke subtopik yang seterusnya, iaitu cara menangani penyebaran hadis palsu. Dalam topik ini ada beberapa cara untuk kita nak atasi penyebaran hadis palsu. Yang pertama, semua umat Islam perlu peka terhadap sebarang riwayat atau suri tauladan yang dikaitkan dengan Rasulullah SAW. Perkara ini adalah untuk demi memastikan keaslian as-sunnah itu terpelihara. Sewajarnya kita merujuk kepada para agamawan yang mahir dalam bidang hadis. Dan yang kedua, kepada para penceramah, jangan terlalu gairah dan mudah menggunakan sandaran hadis yang tidak tahu status penilaiannya. Sebaiknya para penceramah perlu menyemak terlebih dahulu status hadis yang hendak disampaikan. Adalah perkara yang dibimbangi hadis yang disampaikan itu merupakan hadis palsu. Secara tidak langsung, kita telah mendedahkan kita kepada fitnah penyebar hadis palsu yang amat dimukai oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, kepada para agamawan adalah digalakkan supaya menggunakan kitab-kitab yang telah dikenal pasti keaslian hadisnya. Untuk itu, para agamawan digalakkan menggunakan kitab-kitab hadis yang mukhtabar seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Riyadhus Salihin dan kitab-kitab hadis yang lain yang telah dipakrui kebenarannya. Dan yang keempat, pihak berwajib juga perlu melancarkan gerakan menterjemah kitab-kitab hadis yang telah disemak dengan teliti oleh pakar-pakar hadis yang telah diterbitkan dalam bahasa Arab. Cadangan ini bertujuan untuk memudahkan para penceramah merujuk hadis-hadis yang telah disemak oleh ulama-ulama dalam bidang berkenaan. Dan yang kelima, kepada pengguna media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Telegram dan seumpama dengannya, perlulah berhati-hati dalam menularkan petikan hadis yang diterima. Sila pastikan keasliannya terlebih dahulu, barulah disebarkan kepada rakan-rakan anda yang lain. Dan yang keenam, kita hendaklah menyebarkan kepada orang ramai hadis-hadis yang sah dari Rasulullah SAW berserta terjemahannya, kerana kebanyakan orang ramai buta dengan hadis dan disebabkan buku-buku yang berkenaan kebanyakan dalam bahasa Arab, dan juga menyebarkan kepada orang ramai dengan risalah-risalah mengenai hadis-hadis maudhu', iaitu hadis palsu, dan bahayanya kepada iman dan Islam. Sebagai kesimpulan, kita sebagai umat Islam hendaklah menjadi lebih peka dan mengambil perhatian yang penuh serta lebih serius dalam memelihara ketulinan syariat agama. Ini kerana akibat kegagalan kita memelihara agama, ini akan menyebabkan generasi yang akan datang akan lebih terdedah pada perkara khurafat dan menyimpang daripada akidah. Ini juga bagi memastikan untuk memelihara dan menjaga nama Rasulullah SAW. Ini juga bagi menunjukkan rasa cinta dan kasih kita terhadap baginda. Maka, oleh sebab itulah kita seharusnya menjadi lebih berhati-hati sebelum menyebarkan hadis-hadis yang ingin disampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.